Itu dia. Setiap daripada kita ni mungkin ada keinginan ataupun azam yang berbeza-beza. Tapi jangan risau. Jangan kita rasa takut dengan azam orang lain. Kita ikut kemampuan diri kita. Kan? Setuju. Okey, kita nak kongsikan soalan tentang kesihatan ini. Kalau kita lihat pada tahun 2020, negara ataupun dunia ini sebenarnya dilanda pandemik COVID-19 yang mana ia memberi kesan bukan sahaja terhadap segi kesihatan tetapi kepada ekonomi juga secara global. Tahun 2022 ramai yang dapat menarik nafas lega kerana tak ada PKP, tak ada lockdown di seluruh negara, dah boleh melancong keluar negara dan sebagainya. Tetapi Datuk, di penghujung tahun 2022 ini juga kita kembali mendengar berita tentang kenaikan kes COVID-19 dan sebagainya. Jadi untuk tahun 2023 ini, apa yang harus kita lakukan? Perlu takut ke? Ataupun adakah kita dah pun bersedia dengan vaksin-vaksin yang telah pun kita ada? Terima kasih banyak. Okay, pertama saya nak maklumkan sini COVID-19 ni belum lagi tamat ya. Belum tamat, kita masih dalam transisi ataupun transisi ke endemik. Jadi jika lihat saya bagi picture tahun 2022 dahululah. Kita tahu bahawa dalam tempoh tahun 2022 ni kita tahu peringkat awal tahun bulan Januari kita tahu bermula mana ada varian Omicron telah laporkan dan menyebabkan peningkatan kes dan juga terdapat kematian. Tetapi kalau kita bandingkan dengan varian Delta dahulu, varian Omicron ni menunjukkan simptom berjalan ringan, lebih ringan. Dan kita tengok kurang kemasukan ke hospital, kurang keperluan ICU dan sebagainya. Dan pada satu masa kita juga melaporkan XBB, subvarian. Ia adalah subvarian kepada Omicron, varian Omicron. Jadi, pada itu kita lihat terdapat peningkatan sedikit kes-kes COVID-19 dan juga kemasukan ke hospital. Namun, kita lihat semasa PRU 15 baru ini, kita berjaya telah pelan-pelan menurunkan kes-kes ini, jumlah kes ini pada peringkat pada masa ini. Dan sehingga kini dapat menurunkan sehingga ke tahap kurang daripada 1,000 kes setiap hari. Alhamdulillah benda ini. Namun begitu, kita agak risau sebab COVID-19 ini dia boleh berlaku mutasi. Kata sekarang ni varian Omicron. In the future, it can be sub-varian yang lain. Because sekarang ni kita tahu Omicron, sub-varian dia ada XBB lah, ada BF7 yang kata dilaporkan di China dan sebagainya. Dan pada masa depan kita tak pasti. Kita harap bahawa mutasi-mutasi yang berlaku ini, sub-varian berlaku ini akan menyebabkan gejala lebih ringan, yang lebih teruk jika dibandingkan dengan masa Delta dahulu. Jadi, walaupun kita dengar bahawa sekarang ini terdapat negara yang menunjukkan peningkatan kes COVID-19 lah, ataupun COVID-19. Contoh baru ni kita tengok ada akhbar mengenai kenaikan kes di China dan sebagainya. Tapi untuk makluman semua, apa yang dilaporkan di negara China, varian subvarian yang ada di sana, kita telah dilaporkan di Malaysia. Maknanya kita dah ada subvarian yang ada apa yang dilapor di China. Dan kita amat bertuas sebab masa ini pencapaian imunisasi kita ataupun imunisasi coverage kita telah mencapai tahap 84.6% untuk keseluruhan Malaysia. Dan kalau lihat dari segi yang dewasa 96%. Tetapi sekarang kita ingin warukan di sini mengenai pengambilan booster atau boost penggalak. Sebab sehingga kini kita hanya baru mencapai 49.8% saja rakyat Malaysia mengambil dos penggalak kali yang pertama. Dan untuk dos penggalak kedua hanya 1.9%. Jadi kita lihat bahawa walaupun bertukar varian subvarian, terdapati bahawa pengambilan imunisasi ini dapat memberi perlindungan. Perlindungan bukan apa, sebab dia akan mungkin mengurangkan risiko penyakit gejala yang teruk, komplikasi yang teruk, mengurangkan risiko kemasukan ke hospital, mengurangkan risiko kematian dan sebagainya. That's why kita menggalakkan supaya rakyat Malaysia datanglah tanpa ke depan, datanglah ambil vaksin booster dose ini, sama ada booster dose pertama atau kedua, atau yang belum ambil itu sudah datang ambil. Sebab sekarang ni kita telah buka janji melalui Mas Sejahtera, boleh pilih tertentu dan klinik mana untuk ambil. Dan begitu juga untuk warga emas dan juga risiko tinggi seperti ada komorbid sebagainya, mereka boleh datang pada waktu klinik biasa. Kata sekarang ni saya pergi ke klinik untuk susulan diabetes kecil manis. Saya boleh mohon untuk dapatkan vaksinasi pada itu. Malah kita open ni, walk-in dan sebagainya. Jadi kemudahan dah ada. Kemudahan dah ada sekarang ni ialah balik kepada kita semua yang belum ambil tu, kita amat galakkan untuk ambil vaksinasi ini. Itu penting sekali. Itu satu. Yang kedua ialah dari segi kita pemakaian pelitup muka ni lah. Walaupun kita kata kita tidak wajibkan lagi. Tetapi kita masih amat menggalakkan. Pertama, apabila kita pergi ke kawasan yang sesak,
yang ramai orang berhimpit dan sebagainya, ataupun kita bergejala. Walaupun kita kata kita negatif COVID, tapi mungkin ada influenza dan sebagainya, jadi kita galakkan mereka memakai tutup muka, terutama di kawasan itu. Terutama golongan yang berisiko tinggi ataupun warga emas dan sebagainya. Dan juga jangan lupa kita kena amalkan TRIS itu. TRIS itu TRIS. Kita semua tahu kan TRIS. Dah biasa buat kan. Test, lepas tu bila test dapat result apa nak buat kan. Kalau positif kena isolate. Lepas tu kita kena maklumkan kepada kontak rapat kita kalau baru kita positif dan anda kena pantau kesihatan sendiri. Kalau bergejala buat test, kemudian kita kena isolate diri kita sendiri dan kita kena maklumkan yang lain dan perlu rawatan ambil rawatan. Ya, baik. Ini sangat penting. Ini antara yang kita nak betul-betul galakkanlah. Dan jangan lupa jaga kebersihan diri. Ya, peringatan yang diperlukan dari masa ke semasa dan maklumlah anak-anak dah mula bersekolah, ibu bapa juga perlu ingatkan mereka. Dan baik Encik Samsul, kalau kita bercakap mengenai COVID, banyak memberikan impak kepada ekonomi, bukan saja negara tetapi setiap individu. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pekerjaan, telah memulakan perniagaan dan perniagaan itu maju. Ada pula yang ada perniagaan sebelum ini tetapi disebabkan COVID-19 terpaksa menutup bisnes mereka kan. Jadi untuk tahun 2023 ini mungkin ada yang sebelum ni membuat perniagaan sekarang dah tak buat tetapi nak mulakan semula. Adakah ini masa yang sesuai? Dan bagi mereka yang ingin membeli rumah, adakah ini juga tahun yang sesuai? Okey, bagi saya dua-dua sesuai. Dia sebenarnya bisnes ni bergantung kepada ilmu lah. Selalu saya sebut kalau nak masuk dunia bisnes biar ada sekurang-kurangnya 50 kemahiran. Dia selalu saya pernah ajar ya. Ajar bukan tu bidang saya tapi sebab bila saya pergi makan kedai makan dia goreng telur mata tak nampak macam mata pun. So memang saya kata jadi saya kata saya nak beli 2 bungkus tadi tapi disebabkan presentation macam tu saya beli 1 je untuk saya. Jadi saya sebut terus kat dia. Kemahiran tu. Ya, dia sebenarnya dalam bisnes ni kita kena ada 50 kemahiran sekurang-kurangnya, bukan 1. Kalau kita pandai masak kita kena ada kemahiran lain. Contoh kalau macam food, memang food presentation lah. Nasi lemak dan cara bungkus. Salah satu yang bisnes yang cepat orang marah, pelanggan tak datang sebab lambat dia bungkus. Cara bungkus tu lambat sangat. Lepas tu pemilihan bekal. Dulu kan kita ada guna polystyrene. Saya sebut, kalau kita ada orang yang high position, jangan letak yang polystyrene tu. Yang sebenarnya sekarang dah tak dibenarkan, itu baguslah. Tapi masih ada orang guna. Mana dia tak tahu tentang keperluan pelanggan. Dia sebenarnya kalau bagus checklist, kan biasa kita buat questionnaire. Bagi saya yang meniaga di luar sana, kali pertama, kali kedua, buat questionnaire tanya apakah kelemahan. Sampai apabila pelanggan kata dah tak ada kelemahan, maksudnya kita dah baguslah. Lagi tak tanya apa kelemahan, jangan tanya isu sedap, apa yang kurang lagi. Itu salah satu. Kalau dari segi untuk beli rumah, bagi saya sebab kita tahu 85% tak silap saya yang tinggal di rumah orang tua adalah wanita. Itu pun program wanita hari ini ya. So 85 ni adalah wanita. Yang 60% wanita tidak ada dana persaraan, sama ada pencen ke, KRSP ke, tak ada. So bagi saya rumah tu salah satulah sebab keperluan asal manusia adalah tempat tinggal. Pakaian, makanan, right. Sebab bila berlaku contoh isu perceraian, kematian pasangan, dan kita tahu kalau bagi yang Muslim, kita tahu bagi yang wanita kalau untuk faraid adalah rendah. Kalau bagi yang non-Muslim pun, kalau dia ada anak, ada mak dia pun still rendah juga. Jadi penting untuk wanita bagi saya yang berkejaya lah, yang masih sebelum dipaksa disuruh oleh suami untuk jadi suri rumah, kan masa kita masih bekerja layak mengambil pembiayaan, ambil terus. Dan lepas kita dah tak bekerja, suami kan suruh berhenti, tak apa boleh, tapi abang tolong bayar yang bulan-bulan. So kena buat lebih awal sebab saya rasa tahun 2023 ni kita tak nak dah tengok atau dengan perkataan ibu tunggal yang low class. Kan kalau orang putih dia panggil single parent tu kira berdikari, right? Kalau kita ibu tunggal dia dah jadi macam kita dengar orang tu teruk, right? Kesian. Angkat tangan tu ada soalan lagi. Ada soalan lagi. Jadi di masa yang singkat ini Cik Samsudin, untuk tahun 2023 ini bagaimana kita nak membantu golongan wanita ini untuk mereka membuat persediaan secara ekonomi mereka, simpanan mereka, sebab kemampuan kita ni berbeza-beza. Ada orang yang pendapatannya tinggi, ada orang yang memang cukup bulan dapat gaji dah terus defisit dan sebagainya. Bagaimana kita boleh membantu mereka sekurang-kurangnya mereka bersedia? Dia untuk menyimpan dan sebagainya dia kena ambil sebelum berbelanja. Sikit ke banyak macam mana kita dapat, kita ambil je sikit. Dan letak di dalam tempat yang kita rasa susah nak keluar. Saya rasa di zaman ni emas je. Sama emas perhiasan boleh, emas jongkong pun boleh. Itu salah satulah walaupun sikit sebab kita dah boleh beli dalam jumlah yang sikit. Ada tempat boleh beli RM10 pun boleh beli. Ada tempat RM100. Jadi bagi saya
kena buat. Sebab saya dah cuba dengan beberapa wanita, memang yang kata tak ada duit, dia memang boleh ada duit dengan emas. Sebab emas kan susah nak dibelanja, tu je. Sebab dulu kalau zaman kita dulu tabung haji. Sekarang ni dah link-link kan, mudah yang keluar. Jadi salah satunya, boleh kat tengok tempat kita letak tu mesti tempat yang susah untuk keluar. Yang susah nak dibeli melalui handphone. Sebab pasaraya dah masuk bilik tidur. Handbag tak boleh lah. Kalau emas kan tak boleh. Jadi itu je cara. Bukan untuk wanita je, baik lelaki pun sama. Dan wanita kena, macam tadi dah sebut, sediakan payung sebelum hujan. Seperti yang saya sebutlah, suami itu adalah pinjaman. Sampai tempoh diambil oleh Tuhan, tak sampai tempoh diambil oleh wanita lain. Wow. Itu bukan tagline untuk tahun 2023. Okey, tapi apapun ini dia jangkaan dari sudut cuaca, kesihatan ekonomi ataupun kewangan. Pastinya ini hanya satu jangkaan, tetapi kita boleh mengambil apa yang boleh digunakan untuk kita buat perancangan buat tahun 2023 ini. Tapi sebenarnya yang paling penting sekali kita sentiasa bersedia. Bersedia dalam apa keadaan dan juga situasi. Seperti sentiasa kami kongsikan kepada anda di musim-musim bencana ataupun tidak ni, kita kena sediakan beg kecemasan. Dari segi kesihatan pula, macam Datuk katakan tadi, saringan awal tu amat penting. Janganlah kita dah tak mampu nak bangun, dah sakit kepala baru kita nak pergi jumpa doktor. Saya cakap diri sendiri. Saya tahu. Tapi sebenarnya kita kena buat saringan awal, saringan berkala tu paling penting Datuk Dan dari segi kewangan pula, kita juga kena sentiasa mengajar dan juga memaksa diri kita untuk menyimpan di waktu yang paling sukar, di tempat yang paling sukar untuk kita keluarkan. Betul. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita, kepada Puan Lucia, Datuk Dr. Nur Hayati dan juga Encik Samsul, dan semoga tahun 2023 ini adalah tahun yang lebih baik buat semua orang, termasuklah kita ya Fiza. InsyaAllah. Tapi apa-apa pun yang suka dan sering kali kami ingatkan kepada anda semua, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan di sekeliling anda, dan sentiasa cakna tentang keadaan semasa jiran-jiran anda dan juga ahli keluarga yang mungkin jauh kat kampung, ibu ayah dan sebagainya. Itu yang paling penting sekali.